Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Dewan Taman Dato' Ahmad Razali untuk saringan COVID-19 di Dewan untuk DUN Bukit Antarabangsa, di mana kira-kira 1,500 telah mendaftarkan diri untuk saringan ini untuk DUN Bukit Antarabangsa. Sehingga sekarang pada jam 12 tengah hari telah seramai 600 lebih penduduk yang telah datang membuat saringan, dan alhamdulillah pagi tadi dalam pukul 10.15 pagi Datuk Menteri Besar Selangor telah datang hadir untuk melihat keadaan di sekitar sini, dan juga YB Exco Dr. Maria juga telah datang melawat dalam beberapa jam sebentar tadi. Dan sebenarnya dari segi sambutan adalah amat menggalakkan kerana seawal 7 pagi penduduk telah beratur sebenarnya di dewan ini untuk mengambil saringan, dan untuk dari segi kaki tangan di sini ada lebih kurang 8 doktor untuk bekerja secara bergilir-gilir untuk membuat swab test, dan juga untuk dari segi untuk pendaftaran juga semua jumlahnya lebih kurang dalam 10 orang, dan Pejabat Penyelaras DUN Bukit Antarabangsa juga telah menghantar pegawai-pegawai dalam 7 orang untuk membantu dari segi trafik, dan penguatkuasa juga. Terima kasih kepada penguatkuasa MPAJ yang telah hadir juga untuk menjaga trafik di sini, iaitu seramai lebih kurang 15 orang. Dari segi tenaga kerja, alhamdulillah, kerana ianya dilakukan secara sistematik, jadi kita dapat lakukan secara pantas untuk saringan COVID-19 ini. Ia merupakan program yang keberapa? Yang ini kalau ikutkan Datuk Menteri Besar kata tadi dalam 7 atau 8. Sebelum ini ada di Lembah Jaya dilakukan semasa bulan puasa baru ini, dan hari ini khas untuk di DUN Bukit Antarabangsa. Jadi kita jangkakan pagi tadi seawal 7 pagi sehingga 11 pagi memang sangat pack di sini, tapi kita telah dapat uruskan dari segi trafik. Dikatakan mungkin ada satu lagi wave kelompok yang akan datang ramai, dijangka pukul 2 ke atas nanti sebelum ditutup dalam pukul 4 nanti di sini. Program saringan akan datang? Buat masa sekarang kita tumpukan kepada yang ini terlebih dahulu, dan saya jangka jika kes dapat menurun, mungkin tidak perlu diadakan saringan. Kita bergantung kepada kes, dan saya sarankan kepada semua penduduk untuk patuh kepada PKP yang telah diarahkan, kerana kita cuba untuk menurunkan statistik kes di Selangor, dan dengan harapan Malaysia juga secara amnya apabila kes turun, jadi kita dapat menggerakkan ekonomi seboleh-bolehnya lebih baik daripada sebelum ini. Apa nasihat kepada penduduk Ampang? Apa nasihat kepada penduduk Ampang? Kepada penduduk di Ampang, saya sarankan jika tidak ada keperluan, tidak perlu untuk keluar, dan jaga jarak sosial apabila berada di tempat awam, dan sentiasa memakai sanitizer, dan sekiranya dirasakan badan tidak rasa sedap dan ada close contact, ada gejala, diminta untuk hadir ke pusat kesihatan untuk melakukan pemeriksaan supaya kita tidak mahu lebih ramai lagi yang akan dijangkiti oleh pandemik ini. Jadi saya juga menyarankan supaya penduduk-penduduk yang bekerja itu, jika 30% semasa PKP hanya 30% yang boleh bekerja, diharapkan boleh dipatuhi dan bekerja daripada dalam rumah. Kita memang sedang berjuang habis-habisan untuk menurunkan statistik kes-kes terutamanya di Selangor, supaya kerjasama ini akan dapat dimanfaatkan untuk semua, dan kita mahu ekonomi dipulihkan dengan secepat mungkin. Terima kasih. Setakat ini berapa banyak kes dan harapan untuk penurunan kes jangkitan di kawasan Ampang ataupun Selangor Am?
buat masa sekarang ni dengan adanya kita lakukan PKP ini diharapkan kes-kes akan menurun, dan saya jangkakan yang kes-kes yang kita dengar sebelum ini yang ada 4,000 lebih, 3,000 lebih itu adalah kerana yang dijangkiti sebelum ini. Jadi kita jangkakan apabila PKP dilakukan baru-baru ini, kes ini dijangka akan menurun mungkin di minggu hadapan atau 2 minggu lagi. Tetapi jika penduduk tidak mengikut PKP yang telah diberi arahan oleh kerajaan, untuk turun statistik itu adalah amat sukar. Namun kalau saya lihat daripada keadaan trafik kereta di luar, saya rasa insyaAllah ramai yang mengikuti arahan kerajaan ini. Itu sangat penting kerana dalam masa PKP inilah untuk kita membendung gejala ini daripada terus merebak. Apa aktiviti yang tak boleh dilakukan oleh penduduk? Buat masa sekarang ni, jika kita lihat ramai yang saya nampak rata-rata di kawasan perumahan yang melakukan senaman, berjoging, dan saya nampak mereka telah tahu apa yang orang kata penjarakan sosial dan menjaga batas-batas mereka apabila berada di luar. Cuma disarankan jika boleh dari segi pembelian barang-barang, kalau boleh dibeli secara orang kata Grab Food atau Food Panda ataupun menggunakan Grab Mart, ianya lebih baik lagi untuk kita minimumkan orang keluar dari rumah. Dan jika beli barang-barang rumah tu, kita belilah untuk seminggu atau 2 minggu. Jadi tidaklah kita terlalu kerap untuk keluar. Kata penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk saringan COVID-19 di DUN Bukit Antarabangsa pada hari ini, dan saya percaya ini adalah satu langkah untuk kita mengenal pasti jika mereka ada yang positif, dan bila ada positif kita akan lakukan tindakan susulan supaya ianya tidak lagi merebak. Dan tadi telah diberitahu jika gejala teruk, maka akan dihantar ke pusat kuarantin dan bergantung kepada tahap mana yang didapati positif itu. Jadi kita nak pastikan yang positif ini tidak berada di luar dan menjangkiti mereka yang berada di luar. Jadi saya harapkan hari ini sehingga petang ini ada ramai lagi yang akan hadir untuk mengenal pasti sama ada mereka adalah positif atau tidak virus COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih Puan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saringan untuk meniti percuma. Terima kasih. Jumpa lagi.